Pada kali ini kita akan menggimbal kenangan di tahun 1996 sehingga di awal milenium, di mana kisah hantu purda pernah menggemparkan kita di Malaysia pada suatu ketika dulu. Bagi budak remaja sekarang, mungkin mereka masih leka bermain TikTok dan juga Instagram, dan mungkin mereka tidak pernah mendengar atau mengetahui cerita hantu purda ini. Walaupun begitu, cerita ini tidak diketahui kesahihannya dan cuma hanya didengar dari mulut ke mulut pada waktu itu. Oleh kerana kisah ini agak popular pada waktu itu, maka ramai anak gadis berkurung di rumah, terutama sekali setelah menjelang waktu maghrib, dan mereka tidak berani keluar melepak di malam buta kerana takut terserempak hantu purda ini. Diringkaskan cerita, sebenarnya menurut kisah hantu purda ini bermula di mana hantu yang dimaksudkan adalah seorang gadis yang bertukar wajah. Tetapi memandangkan gadis ini telah membuat satu perjanjian dengan syaitan, maka gadis ini menerima kutukan sehingga penampilan dan wajahnya berubah buruk dan tidak menyerupai manusia. Lebih menakutkan lagi bila gadis yang bertukar wajah ini akan memburu 44 anak darah sunti atau gadis perawan bagi mengembalikan wajahnya yang telah buruk dan hodoh. Di sisi cerita lainnya, hantu purda ini berkisarkan mengenai seorang gadis yang sedang menuntut di salah sebuah IPT di Malaysia. Menurut cerita dari mulut ke mulut, gadis ini kononnya selalu dipinggirkan oleh kawan-kawannya kerana penampilan dan wajahnya yang kurang menarik. Oleh kerana tidak tahan dipinggirkan, maka si gadis ini telah membuat keputusan untuk berjumpa dengan Bomoh untuk mendapatkan sosok tubuh yang cantik. Sejurus apabila gadis ini telah bertemu dengan seorang Bomoh yang handal dalam ilmu hitam, maka si gadis ini telah bersetuju untuk menuntut ilmu hitam tersebut agar hajatnya untuk berubah cantik akan menjadi kenyataan. Walaupun begitu, Bomoh tersebut telah meletakkan syarat yang harus gadis ini patuhi sebelum mendapatkan wajah yang cantik. Syarat tersebut ialah gadis ini tidak boleh melihat cermin walaupun sekilas pandang. Ini bermakna gadis tersebut tidak boleh melihat sedikit pun paras wajahnya di hadapan cermin selama 44 hari, dan pantang larang ini
mesti dipatuhi. Dipendekkan cerita, setelah gadis ini mengamalkan ilmu hitam itu selama beberapa hari, kemudian terdapat perubahan yang telah dirasai oleh gadis tersebut, yaitu para jejaka-jejaka terkejut dan tertawan dengan perubahan wajahnya yang berubah cantik dan semakin jelita. Oleh kerana berasa gembira dan teruja akan kesan ilmu hitam yang diamalkannya, maka gadis ini dapat merasakan ilmu yang dipraktiknya telah menjadi, dan permintaannya untuk berubah cantik sudah terkabul. Tetapi disebabkan akal pendeknya, gadis itu terlalu gelojoh dan tidak sabar untuk melihat paras wajahnya di cermin. Disebabkan keinginannya yang tinggi untuk mengetahui bagaimana rupa parasnya yang terkini, yang telah menjadi siulan para jejaka, maka gadis ini telah melanggar pantang larang dan mengingkari perjanjian yang telah dimeterai olehnya dengan bomo. Ketaksuban gadis ini melihat cermin untuk mendapat kepastian adakah wajahnya benar-benar telah menjadi jelita, telah membawa pada. Maka tidak semena-menanya wajah gadis tersebut telah berubah wajahnya menjadi tersangat hodoh, serta separuh dari tubuh dan wajahnya menjadi buruk akibat melanggar pantang larang. Dikatakan wajah gadis tersebut mula ditumbuhi bisul dan seperti penyakit sopak. Selain itu, nanah hanya bercampur darah mulai keluar dari luka-luka bisul dan sopak pada wajah gadis tersebut. Melihat perubahan drastik pada dirinya, gadis tersebut berasa malu melihat perubahannya. Lalu dia telah memakai purdah untuk menutupi wajahnya yang telah menjadi hodoh. Setelah melihat perubahan wajahnya yang jijik, gadis itu meracau dan menjerit dan terus bergegas untuk berjumpa semula dengan bomoh handal, yaitu dukun, di mana beliau belajar ilmu hitam sebelum ini untuk mengetahui cara untuk mengembalikan wajahnya semula ke bentuk asal. Tetapi jawapan yang diberikan oleh bomoh tersebut amat menukacitakan, kerana permintaan gadis tersebut tidak dapat dipenuhi kerana beliau telah melanggar pantang larang. Walaupun begitu, bomoh itu memberitahunya cuma ada satu cara sekiranya gadis itu ingin wajahnya kembali seperti asal, maka dia haruslah meminum darah daripada 44 gadis perawan. Maka disitulah bermula kisah hantu purdah merayau-rayau untuk mencari 44 gadis sunti demi mengembalikan semula wajahnya ke bentuk asal. Masih teringat masa ini apabila hari hampir senja, anda tidak akan dapat melihat kelibat orang berkeliaran tidak kira di mana-mana
oleh kerana adik takut dengan gadis bodah ini. Ini kerana ada beberapa kisah di mana ada beberapa anak gadis Sunti pernah diganggu hantu bodah ini yang merayau-rayau di mana-mana sahaja untuk mencari mangsanya. Dikatakan hantu bodah ini boleh berubah penampilannya kerana beliau mengamalkan ilmu hitam dan beliau tidak takut sekiranya dibacakan ayat suci kerana beliau adalah manusia dan bukannya jin. Maka ramai yang risau pada masa itu, dan satu cara sahaja untuk mengelakkan hantu ini adalah dengan berkurung dan tidak keluar dari rumah. Menurut cerita lainnya, hantu bodah ini menggunakan jarum peniti untuk menghisap darah mangsanya kerana mungkin giginya tidak setajam hantu Dracula. Mungkin boleh jadi begitu. Gadis yang bertukar menjadi hantu bodah ini mempunyai pelbagai hela dan pernah menyamar sebagai penjual kain dan sebagainya. Hantu bodah ini mempunyai firasat yang kuat untuk pergi dari rumah ke rumah untuk mencari sendiri sama ada di dalam isi rumah yang dia pergi itu, dengan harapan dapat menjumpai gadis perawan untuk dihisap darahnya. Sekiranya beliau dapat berjumpa dengan mangsanya, maka dia akan menggunakan ilmu sihirnya yang telah dipelajarinya. Dikatakan kejadian gadis-gadis Sunti diganggu oleh hantu bodah telah berlaku di beberapa tempat di mana hantu bodah ini pernah mencucuk jarum peniti ke tubuh gadis perawan yang sedang tidur di dalam bilik. Namun, ia disedari oleh ibu mereka akan kehadiran hantu bodah ini. Dengan pantas, gadis bodah itu melompat pergi. Walaupun begitu, tidak dapat dipastikan kesahihan cerita ini. Tetapi gadis-gadis Sunti pada waktu ini kesemuanya berasa takut sehingga ramai yang tidak berani keluar rumah. Malahan gadis remaja yang masih bersekolah atau menuntut di IPT juga takut ketandas atau bersendirian di asrama pada masa itu. Yang paling sadis lagi, di zaman handphone Nokia pada masa itu kerap menerima SMS di mana ia berbunyi, hantu bodah tengah mencari mangsanya yang ke-20. Hati-hati jika terlihat wanita berbudah menjual kain dan jangan keluar. Maka ramailah gadis-gadis takut untuk keluar rumah apabila membaca SMS itu. Walaupun cerita hantu bodah ini menjadi misteri dan tidak terjawab sehingga kini, tetapi yang menghairankan, cerita hantu bodah ini berlaku di semenanjung Malaysia. Namun,
Masyarakat Sabah Sarawak juga turut terkena timpiasnya pada waktu itu, sehinggakan anak-anak gadis sunti dari Sabah Sarawak juga tidak berani berkeliaran di waktu senja kerana memikirkan hantu Purdah ini boleh berpindah dari Semenanjung ke Sabah Sarawak, kerana hantu Purdah ini mempunyai ilmu hitam yang membolehkannya gaib dari satu tempat ke satu tempat. Wallahu alam bissawab.